A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya telah nyatakan di dalam dalam Facebook pada pagi tadi, pada petang ini insya-Allah saya cuba untuk kita tu macam membedahlah ataupun mengetahui isi sebuah lagu yang pada masa dahulu masyhur di Malaysia, iaitu berkenaan tentang iaitu tajuknya ialah Tanya Sama Itu Hud-Hud. Mungkin boleh Google ataupun boleh lihat dalam YouTube, type iaitu Tanya Sama Itu Hud-Hud, nyanyian oleh M. Nasir. Bila diperhatikan daripada apa yang dinyatakan daripada lirik Tanya Sama Itu Hud-Hud, sebenarnya bila dibuat kajian, sebenarnya ia berdasarkan daripada sebuah kitab, kitab yang dikarang oleh Fariduddin Al-Attar An-Naisaburi. Fariduddin Al-Attar An-Naisaburi, iaitu nama bukunya atau kitabnya ialah Mantiqut Tayr. Mantiqut Tayr iaitu maksudnya percakapan, perkataan ataupun percakapan daripada burung, berdasarkan daripada apa yang daripada ayat Quran, iaitu berkenaan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ulimna mantiqat tayr, dan diajarkan pada kami iaitu perkataan-perkataan ataupun mengerti akan perkataan burung. Maka daripada situ maka diletakkan nama, diletakkan jodoh bagi kita, iaitu mantiqat tayr. Tapi bila saya lihat sebenarnya pada asalnya kitab ini berasal daripada bahasa Parsi, bahasa Parsi bahasa Parsi yang diolah dengan dalam bentuk syair Parsi. Maka di sana ada tidak sama dengan apa yang dibuat ataupun dinyatakan dalam buku Arab yang telah dialihbahasakan ke bahasa Arab ini. Dia itu dalam bentuk nazar ataupun dalam bentuk tulisan biasa. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dapat, yang penting kita dapat maklumat, ataupun saya harap kita dapat maklumat daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Fariduddin Al-Attar ini daripada kitabnya Mantiqut Tayr. Itu apakah sebenarnya yang kita kata sewajarnya dilakukan oleh kita, kerana kitab ini sebenarnya berkisar dalam mengenai tasawuf, bagaimana kisah perjalanan murid bersama-sama dengan gurunya mencari ataupun berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit latar belakang mengenai Fariduddin Al-Attar, ialah nama sebenarnya ialah Muhammad. Disebutkan nama sebenarnya ialah Muhammad, dan gelarannya kebanyakannya menggelarkan akan Fariduddin Al-Attar ini ialah dengan Fariduddin. Farid ni ialah yang molek lah, yang molek, kemolekan di dalam agama. Ini ialah antara gelarannya. Kerana apa? Kerana wa yaqul Ustaz Nafisi inna muallif kashfuz zunun inda al-hadith an jawhariz dha wa jawab namihi zukira anna laqabahu Zainuddin wa huwa hadzal qata. Kerana
Ada orang yang ada di kalangan penulis berkata sebenarnya Farduddin nama gelarannya ialah Zainuddin, bukan Farduddin, Zainuddin. Tapi ia merupakan silap lah. Kerana bagaimana pula tiba-tiba pada nama kitab dia Farduddin, tiba-tiba pula ada orang kata dia ialah Zainuddin. Itu ada kesilapan pada meletakkan nama. Okey. Itu telah berkenaan tentang nama dia. Wa kunyatuhu kama yaqulu Aufi. Ada orang tanya apa dia nama kepada ataupun kunyah. Kunyah ni ialah macam gelaran jugalah. Tadi ataupun panggilan kepada Farduddin ni, iaitu nama panggilnya ialah Abu Hamid. Ya, Abu Hamid. Tetapi ada juga yang berkata, dan ia telah darjahkan, iaitu namanya ialah gelar panggilannya adalah Abu Talib. Abu Talib. Walakinna najid Farduddin katsiran ma kana yazkuru ismahu ala annahu al-Attar. Maka jadi kebanyakan tidak kita lihat bila orang sebut nama Farduddin ni al-Attar. Faqad qala fi mantiqi Taif fi khatmil manzumah. Ni yang saya katakan tadi, bahawasanya mantiqut Taif ini sebenarnya ialah daripada manzumah ataupun bentuknya adalah syair. Laqad nasartu ya Attar nafijatal miskil mali'ati bil asrar ala hadzal alami fi kulli awnatin. Maka disebutkan lebih kurang beginilah dibacanya ialah wahai Attar, wahai gelar ataupun manusia yang mana wangi jiwanya, wangi akan batinnya dengan kasturi. Ibaratnya adalah batin tu wangi dengan kasturi, umpama batinnya itu dipenuhi dengan rahsia-rahsia hakikat. Itu maksudnya kenapa namakannya Attar, kerana jiwanya itu terlalu berbau wangi, wangi dengan disebabkan oleh penuh dengan rasa-rasa ketuhanan dan lain-lain. Wa hadzal ismi tukhallasu bihil Attar katsiran. Dan nama inilah yang biasa dibuat ringkasan namanya Attar. Daripada cerita itu, daripada syair tadi, maka dipanggillah dia sebagai Attar. Qad lasaqa min bihi munzu kana ya'malu saydaliyan wa yamliku dukanan al-Attar. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawasanya dia jadi namanya Attar ni kerana dia memiliki sebuah kedai, yang mana kedai tersebut ialah kedai minyak wangi. Minyak wangi lah, sebab itu dipanggil Al-Attar. Itu juga antara yang disebut sebagai kenapa namanya Al-Attar. Amma walidul Attar fasmu Ibrahim wa kunyatuhu Abu Bakar. Nama ayahnya ialah Ibrahim, gelarannya atau panggilannya adalah Abu Bakar. Wa kana ya'malu Attaran huwal akhar. Iaitu juga bekerja sebagai penjual minyak wangi lah, ataupun bekerja di kedai minyak wangi. Wa kana min muridi Asy-Syaikh As-Sufi Qutbuddin Haidar fi qaryati Karkan, ihda qura Naisabur. Dan ia merupakan anak murid kepada seorang syekh sufi, iaitu namanya Qutbuddin Haidar, di dalam sebuah kampung Karkan, mana dekat ataupun salah sebuah kampung, iaitu di Naisabur. Wa al-arjah fa inna walidahu umrun katsiran. Dan mengikut kata ataupun pendapat yang rajah, pendapat yang tepat, iaitu ayahnya umurnya adalah banyak, maksudnya lama, panjanglah umurnya. Rubbama ila an allaf al-Attar manzumatahu asrar namih wa yahtamilu an yakuna
tuwfi an samanina aman wa zalikal fatrah waqi'ah baina amai 590 dan juga 600 Hijrah. Sehingga dikatakan kemungkinan bahawasanya ketika Syekh Al-Attar ni menulis manzumahnya Asrarun Namih, rahsia Asrarun Namih, dia kata kemungkinan ketika itulah diwafatkan ataupun barulah meninggal dunia akan ayahnya. Nak kata umurnya panjang. Dan ibunya pula wa yufhamu min asrar namih ala hadd ta'biri Faruzanfar bahwasanya anna ummahu kanat ala qaidil hayati yauma wafati walidihi. Kalau ibunya pula ialah iaitu diikat dengan lama atau kehidupan, maksudnya masa lagi hidup ketika kewafatan ayahnya, ayah Fariduddin. Kama yustafadu min Khosrun Namih, daripada sebuah buku namanya Khosrun Namih, annaha tuwfiyat asna at-ta'lifi hadzal kitab. Lama tapi jaraknya panjang lagi lah. Jaraknya adalah panjang berbanding dengan ayahnya. Lam yakun li unsun illa bi ummi wa qad zahabat qad ashaddat azri wa hadhihi ad-da'ifah allati kanat khalifatan min mamlakatid din laqad kanat da'ifatan kal ankabut walakinnaha kanat li husnan wa dir'an. Kata tidak ada lagi lah orang yang mana menemani aku, berjinak-jinak dengan aku kecuali ibuku. Maka sungguhnya dia telah meninggal dunia. Betapa sedihnya aku ni, ataupun betapa syaddat azri hazihi dha'ifah, maksud macam lemah, kanat khalifatan min mamlakatid din, iaitu dia merupakan khalifah pengganti daripada raja ataupun yang kerajaan agama. Dan juga dia ini adalah lemah, dan lemahnya itu seperti angkabut, seperti labah-labah, tetapi lemahnya itu tetap juga bagi aku, dia melindungiku dan juga menjadi penghalang daripada perkara-perkara yang tidak baik mengenai aku. Nak katanya mak dia ni begitu sayangkan akan Fariduddin Al-Attar. Wa kanat kama yaqulu Rabi'ah as-saniyah bal asqa min Rabi'ah. Dan terkadang ataupun dan bahkan dia juga menyebut bahawasanya ibu aku ni seumpama seperti Rabi'atul Adawiyah, bahkan lebih bertakwa. Nak katanya mak dia ni ialah seorang yang terlampau bagus dan juga bertakwa. Wa kanat taqumul laila wa du'a'a wa buka'a, dan ia banyak menghidupkan waktu malam dengan doa dan juga dengan menangis akan kesalahannya. Ajdaduhu, datuknya pula amma an ajdadihi fayazkur birawani jiddihi wa jiddi walidihi ala annahuma Mustafa wa Sya'ban wa dhalika naqlan an kashfi zunun li Haji Khalifah. Disebutkan nama datuknya itu ialah Mustafa dan juga Sya'ban. Walakin ustaz nafsi yang ataridu ala hadzain al-ismain. Tapi ustaz Nafisi kata tidak, nama tersebut fa Mustafa lam yarud dimna tasalsul ism al-Attar fil kutub al-mawsu' bi sihhatiha. Nama Mustafa tidak ada di dalam penulisan Al-Attar.
Okey. Allati allafat allati ulifat fi usri, yang mana ataupun yang ditulis ketika waktunya. Kama anna isma Sya'ban lam yasbuq an tusamma bihi ahad fi Iran hatta al-qarnain as-sadis was-sabi' al-hijrain waqta ma kana ya'ishu Atta wa usratun. Dan Sya'ban, tak ada lagi yang nama Sya'ban di negara Iran sehingga kurun yang dua kurun, iaitu tahun yang ke-6 Hijrah dan juga tahun yang ke-7 Hijrah, ketika mana wujudlah hidup ataupun ketika menetapnya Atta dan keluarganya. Fahazil asma' allati ala gharari syuhur al-Arabiyah Sya'ban ke ataupun apa-apa, itu semua ialah nama yang masyhur pada orang Arab. Contohnya ialah Muharram, Rabi', Rajab wa Sya'ban, Ramadan. Qad rajat ba'da zalika fi afakhir al-qarn al-samin wa awail al-qarn, dan nama itu ada pada tahun yang ke-8 Hijrah ataupun awal tahun ke-9 Hijrah di sebelah Asia Timur, Asia kecil. Asia kecil ni kalau kalau disebutkan Asia kecil, merujuk kepada Anatolia. Pada zaman pada masa kerajaan Turki Osmaniyah, Anatolia itu ialah kerajaan Turki Osman, iaitu merujuk pada Asia kecil, Minor Asia. Okay. So mantasharat hadhil asma' ba'da zalika fi amakin wa fi amakin iddah, dan kemudian nama itu tersebarlah ke seluruh tempat lah. Okey, ini ialah antara pendahuluan yang saya rasa mungkin kita boleh sebutkan. Maka bagaimanakah kesimpulan nama bagi Fariduddin Al-Attar? Kalau kita lihat dengan panggilannya dan juga gelarannya, maka disebutkan nama sebenar bagi Al-Attar ialah Fariduddin Abu Hamid Muhammad ibni Abi Bakrin Ibrahim bin Abi Ya'qub Ishaq Al-Attar. Jadi kalau kita lihat dia punya gelarannya ialah Fariduddin, panggilannya adalah Abu Hamid, dan namanya adalah Muhammad. Ayahnya nama Abi Bakri Ibrahim, dan nama datuknya ialah Abi Ya'qub Ishaq. Abi Bakar itu ialah panggilan, Ibrahim itu namanya, Abi Ya'qub adalah panggilan. Nama sebenarnya ialah Ishaq, dan penghujungnya adalah Al-Attar. Itu adalah nama sebenar bagi Fariduddin Al-Attar, penulis bagi kitab ini. Jadi banyaklah ada orang yang terjemahkan Fariduddin, kitab Mantiqut ini sebagai sidang burung dan lain-lain lah. Tapi bagi saya sebenarnya Mantiqut ini adalah merujuk kepada bagaimanakah percakapan burung, dan ia merupakan percakapan yang penuh dengan simbolik. Simbolik. Nanti kita akan lihat secara petas selalu, kerana masa kita pun agak mencemburui kita sebenarnya. Semua saya nak sebutkan bagaimanakah sebenarnya yang dikatakan kita yang diambil ataupun dibuat kesimpulan oleh M. Nasir daripada bukunya, daripada lagunya ialah tanya sama itu hud-hud berdasarkan kitab ini. Bila dibuat dengan penelitian dan juga mungkin dibuat temu ramah pada M. Nasir sebagai penyanyi, mungkin inilah jawapannya. Jadi agak modeklah kalau kitab-kitab ini kita boleh bedah, kita boleh baca, kita selalu ambil pengajaran daripada yang tersirat daripadanya. Okey. Seterusnya, saya nak scroll kepada buku ini. Kita nak lihat kandungan ataupun perbahasan seperti selalu berkenaan tentang Fariduddin Al-Attar. Okey, tapi pada itu boleh kita melihat dahulu bagaimanakah ataupun kita kata bilakah Fariduddin Al-Attar ni
dia menceburi ataupun berkecimpung dalam bidang tarikat sebenarnya. Maka dikatakan urifa Fariduddin An-Naisaburi bil Amtar li'annahu kana ya'malu bil Amtar. Dikenali sebagai Fariduddin Al-Amtar kerana dia bekerja dengan kedai ataupun berkecimpung dengan bidang kosmetik lah, kita kata kosmetik, wangi-wangian kosmetik lah, watib dan juga perubatan. Wa yuqalu innal Amtar qad warasa al-Amtar an abihi alladhi iktasaba minha sarwatan ta'ilatan hatta qila inna asbaha malikan li jami'i hawaniti al-Amtaraf bin Naisabur. Dan dikatakan bahawasanya Fariduddin Al-Amtar ni ialah mewarisi pekerjaan ataupun warisan perniagaan ayahnya, perniagaan minyak wangi ni, yang mana diusahakan daripada ayahnya, yang mana mendapat satu keuntungan yang besar lah, sehingga dikatakan bahawasanya Fariduddin Al-Amtar ni merupakan raja kepada kedai-kedai minyak wangi di Naisabur. Katanya dia ni macam orang yang paling top lah, top yang memiliki ataupun terkenal dengan minyak wanginya. Walakin hadha zalla syairun tiwal hayati attaran wa tabiban. Adakah benda ni selama-lamanya dia menjadi peniaga minyak wangi dan juga menjadi doktor? Lil ijabah ala najid anna syai'an tatadakhal. Maka jawapan ini sebenarnya bercampur-campur. Wa tuhawil an tunsij haula hadhihi al-qadhiyyah halatan min aqawil wa abatil. Jadi kita cubalah untuk menyulam di antara perkataan-perkataan dan juga kisah-kisah dongeng. Tahulah macam mana. Yaqulu Abdul Rahman Al-Jami fi kitabih Nafahat Al-Unsi. Dikatakan bahawa telah berkata Abdul Rahman Al-Jami, zat yawmin kan al-Amtar fi dukan al-Amtarati faj'ahu hunaka faqirun wa qala lahu iddat marrat. Satu hari Fariduddin Al-Amtar pada kedainya didatangi oleh seorang fakir, orang tasawuf lah, orang sufi lah. Fakir ni seorang sufi. Maka dikatakan kepadanya beberapa kali, a'tini syai'an lillah, falam ya'bahu bil bakir, faqala al faqir ayyuhas sayyid kaifa tamutu. Berilah kepada aku sesuatu dengan kerana Allah Ta'ala. Tapi telah diabaikan oleh orang fakir. Orang sufi itu tak tahu je. Maka berkatalah orang fakir itu, wahai tuan, bagaimana keadaan kamu mati? Bagaimana keadaan kamu mati? Faqala Amtar kama satamutu anta. Seperti mana cara aku mati ni seperti engkau. Faqala al-faqir ayumkinuka an tamuta misli. Adakah kamu yakin ataupun kamu boleh mati seperti aku? Faqala Amtar na'am. Maka kata Amtar boleh. Maka dia letak, maka orang sufi itu meletakkan kepalanya, meletakkan qadah tahta ra'sihi. Maka dia letakkan satu kendi di bawah kepalanya, maka dia kata Allah. Maka kata Allah tu, maka hilanglah ruh tersebut. Ruh tu hilang. Jadi ni yang dikatakan, adakah kamu boleh mati seperti aku? Maka letakkan kendi, zoom masuk ruh. Umpama begitulah. Fataghayyara halul Amtari wa takhallasa min matjarihi tau'an. Maka berubahlah, jadi terkejutlah akan Amtar dan juga dia meninggalkan akan apa perniagaannya. Waja'a ila hadzal tariqah. Ini antara cerita bagaimana bermulanya kisah berkecimpungnya Fariduddin Al-Amtar akan bidang tasawuf. Okay. Itu antara satu cerita lah. Tapi sebenarnya banyak lagi lah harus lihat di sini. Banyak lagi apa yang disebut oleh penterjemah ataupun
mereka yang telah membuatkan penyelidikan berkenaan kitab Mamtul Qattai ini, banyaklah lagi dia punya cerita-ceritanya. Tapi bolehlah kita lihat seperti selalu yang baik-baik daripada buku ini. Jadi sama juga ada orang tanya, apakah nama tarikatnya? Tarikat kepada Fariduddin Al-Attar ni ada nama tarikat ke tidak? Maka berkatanya ialah Fariduddin Al-Attar ni sebenarnya dia tidak ada satu tarikat yang khusus. Dia seumpama Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni iaitu yaqsud alladhi la ya'khudhu bi zahiril masyikhah. Tidak ada guru yang zahir. Wa innama kalau kita baca balik bagaimana kisah Uwais Al-Qarni, dia mendapat faedah dengan rohani Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mari mengajar akan Uwais Al-Qarni. Itu ialah antara perkara karamah bagi para wali Allah. Kita jangan duk bertikai. Kita kata, manalah logik lah, tidaklah macam mana. Sebab kita bukan berada di situ. Jadi kita seumpama sebelum ini, kita umpama kita mendengar suara daripada suara orang daripada sebuah rumah, kita kata Allah comelnya, cantiknya dia ni. Kita lihat daripada luar rumah, kita belum masuk sendiri. Bila kita masuk, kita tahulah, ni begini rupanya. Jadi faham tak? Kalau kita nak tahu bagaimanakah sebenarnya yang berlaku kisah Uwais Al-Qarni, kita kena terjun sendiri masuk dalam bidang tasawuf. Barulah kita nampak apa yang dikatakan dengan mendapat faedah daripada kerohanian Rasulullah SAW. Baru kita faham. Wa man iktasabal faid wa qattaha batinahu wa adha'a bi nuril ma'rifah qalbahu. Barang siapa yang mendapat limpahan daripada rohani Rasulullah, kerohanian Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah mengajar dia, maka sungguhnya batinnya suci dan bersinarlah nur ma'rifah di dalam hatinya. Itu yang kita perlu faham. Okey. Wa tamma sayruhu wa sulukuhu bi ta'yidi min ruhaniyati dzalika syai'. Maka sempurnalah perjalanannya dengan pertolongan daripada kerohanian itu. Walakinnana la na'lam anna Uwais Al-Qarni qad assasa mazhaban aw tariqatan sufiyatan. Dan bahawasanya kami pun sebenarnya tidak tahu bahawasanya Uwais Al-Qarni sebenarnya adalah mengasaskan satu perjalanan ataupun tarikat sufi. Kama lam yukhbirnana ahadun mu'asiri surihi bi annahu kana sufiyan bal kana zahidan. Bahkan seperti mana tidak dikhabarkan salah seorang daripada golongan kami bahawasanya si Uwais Al-Qarni ini adalah seorang sufi, tetapi biasanya disebut adalah seorang yang zahid. Fa fi waqtihi lam nakun lis-sufiyyah wujud. Kerana pada masa tersebut tarikat sufiyah ni tidak ada. Semacamlah dengan Fudail bin Iyad. Mana ada nama tarikat Fudail bin Iyad? Hasan Basri, tidak ada nama tarikat Hasan Basri. Maka boleh kita buat kesimpulan sini jadi begini, peringkat tabi'in dan bawah-bawah itu dan ke bawah sedikit, maka mereka ini digelar sebagai seorang yang zahid. Zahid itulah yang sesuai dengan gelaran atau sifat mereka. Sufi ini berlaku selepas itu. Selepas pada itu namanya adalah orang zahid ni orang sufi. Sebab ada orang zahid juga, tapi mereka itu seorang zahid contohnya mungkin tak ambil tahu tentang dunia dan lain-lain. Jadi nak membezakan di antara golongan-golongan ini adalah orang zahid dengan orang sufi. Maka orang sufinya begini. Sebab itulah kita lihat bagaimana kitab-kitab dahulu banyaknya menulis tentang az-zuhdu, kitab az-zuhdi. Sebab itulah orang sufi pada masa dahulu digelar sebagai orang zahid. Kita faham betul ni. Kena faham. Kita tengok kenapa
Uwais Al-Qarni tidak digelar sebagai sufi. Sufi ni kita yang melihat dia as-sufi. Tetapi pada masa itu sebenarnya dia ini dikenali sebagai seorang yang zahid. Okay. Anna as-sufiyah budiat fi zuhuri fil amil akhir min al-qarn al-thani. Kerana sebenarnya sufi ini lahir bermula pada tahun akhir tahun daripada dua hijrah. Kurun kedua hijrah itu barulah wujudnya kataan sufi. Wa Uwais Al-Qarni kana min rijal qarn awal al-hijri. Manakala Uwais Al-Qarni ialah mereka yang berada pada zaman Sayyidina Ali. Dia sudah bahkan kalau kita lihat baca ceritanya, dia sudah berada pada zaman Rasulullah SAW. Tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Sebab itulah dia digelar sebagai tabi'in, sebab dia dia bergaul dan juga bertemu dengan para sahabat. Okey. Itu antara cerita sedikit berkenaan tentang Uwais Al-Qarni. Barulah kita nampak faham bagaimanakah yang dikatakan sebagai zuhu, dia dipanggil sebagai zuhu siapa, dan dipanggil sebagai sufi ni pada zaman bila. Itu antara beberapa pandangan ataupun kisah mengenai beberapa tokoh yang terkenal lah. Contohnya ialah Uwais Al-Qarni. Okey. Kita lihat sedikit. Kita masuk kepada tadi pendahuluan mengenai kitab. Sekarang ni kita masuk pada isi kitab ataupun pendahuluan kepada muqaddimah kitab. Okey. La syakka anna manzumatan mantiq at-tayr min a'zami ma nuzima fil adab al-farisi amata wa fil adab al-sufi khasatan. Tidak syak lagi bahawasanya syair akan mantiq at-tayr ini adalah antara yang tersuhur ataupun yang teragung, yang dinakal ataupun dinazamkan dengan adab Parsi, dengan sastra Parsi secara umum, dan juga berkenaan tentang tasawuf secara khusus. Okay, itu antara yang perlu kita tahulah. Wala yazkuru ismu Fariduddin hatta yazkuru bijanibi isma mantiqat. Dan tidak terlepas bahawasanya disebut nama Fariduddin tu ada nama mantiqat. Faqad asbaha Fariduddin alaman ala mantiqat. Maka jadilah Fariduddin ini ialah satu nama khas ataupun satu nama di dalam Farid mantiqat wa asbaha mantiqat alaman ala Fariduddin al-Amtar. Dan jadilah mantiqat ini, bila sebut mantiqat, nama ialah nama baru ataupun orang kenal nama kitab tu ataupun syair itu ialah kepada Fariduddin al-Amtar. Begitu. Ini antara ada lagi lah beberapa perkataan daripada golongan orientalis. Orientalis ada menyebut bahawasanya, contoh saya sebut sini inna mantiqatain min ahami masnawiyatis sufiyah wa awsa'uha syuhratan. Bahawasanya kitab mantiqatain ini antara kitab yang penting di dalam ataupun nazam ataupun syair sufi yang penting dan juga luas akan tersuhurnya. Mungkin kita hari ini kalau sebut mantiqat kita tak kenal. Pada masa dahulu mantiqat ini ialah nama yang terkenal. Bila sebut selain daripada kitab atau syair yang ditulis oleh Ibn Arabi pun ada juga dia punya penulisan syair dalam bentuk sufi. Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi nama-nama itu ialah nama-nama yang besar di dalam menceri ataupun bersyair berkenaan berkisah tentang kesufian. Wa manzumatun mantiqatai tu'rafu ahyana bismi maqamat at-tuyur. Terkadang mantiqatai ini dikenal dengan nama
maqamatit tuyur. Maqam bagi perbincangan bagi burung, perbincangan di kalangan burung. Boleh juga kita tutup ya. Wa innani a'taqidu an al-attar akhadha isma manzumah min al-Quran al-Karim. Dan dia yakin bahawasanya berkeyakinan bahawasanya kitab Mantiqatai ini Fariduddin Al-Attar mengambil daripada ayat Quran yang saya sebut tadi, ialah wa warisa Sulaiman wa Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqatai wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Nabi Sulaiman itu telah mewarisi mahkota kerajaan daripada Nabi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku telah diajarkan akan perkataan-perkataan daripada burung. Itu mantiqatai. Wa jami'ut tuyur allati tahaddasa anha attar tuyurun haqiqatun. Dan burung yang disebutkan, burung-burung disebutkan oleh Al-Attar di situ ialah burung-burung yang sebenarnya ada mereka burung-burung itu di dunia ni. Di dunia ni ada nama-nama burung. Laha wujudun fi alimina al-ardi. Ada di dunia ni, ada nama-nama yang disebutkan oleh Fariduddin Al-Attar, ada nama tersebut di dalam dunia ni. Amma ilahu at-tayri walladhi rumiza lahu bismi simuh fata'irun wahmiyun la wujuda lahu fil kauni mutlaqan. Manakala raja kepada burung-burung yang digelarkan sebagai simuh. Simuh ni ialah burung yang wahmi, yang burung khayalan, dan tidak wujud pada di dalam dunia ini secara mutlak. Wal Attar yaqussu lana qissatahu fi awwali mantiqatai wa yukhbiruna bi annahu yantasibu ila biladis Sin. Dan dikatakan Fariduddin Al-Attar pun menceritakan akan di permulaan daripada perbincangan perkataan burung itu, dan memberitahu bahawasanya burung simuk itu ialah ada kaitan dengan negara China. Bila saya buat kajian simuk ini ialah lebih kurang dengan burung yang tidak wujud, yang burung khayalan pada masyarakat Cina. Kalau silap saya macam burung kasawari. Burung ataupun burung kasawari lah. Burung ataupun burung apa yang macam phoenix. Phoenix. Semacam phoenix. Kalau kita lihat bentuk yang digambarkan oleh Fariduddin Al-Attar, burung simuk ni yang dikatakan sebagai burung yang menjadi legenda ialah burung phoenix. Itu yang baitulah. Tetapi Al-Attar menggambarkan bagaimana dengan simbolik itu, supaya memahamkan kita bagaimana kisah perbincangan burung mencari akan raja ataupun Tuhan bagi burung. Itu yang kisah Mantiqatai ni suatu kisah yang menarik sebenarnya. Dan ada mungkin pertanyaan, adakah salah kita nak buat perbandingan begitu? Sebenarnya perbandingan itu untuk supaya kita lebih dekat dengan pemahaman. Sebab itulah dibuat perbandingan. Contohnya Tuhan burung itu seumpama macam burung phoenix. Jadi kita nampak satu keunikan, dan juga dahlah unik, benda tu legenda. Benda tu hanya diperkatakan, dipertuturkan. Burung phoenix ni diperkatakan saja, tapi kewujudannya kita pun tak tahu ada ke tidak. Maka sama juga dengan ketuhanan Allah. Benda Allah Subhanahu Taala ni disebut, tapi ia merupakan zat ghaibul ghuyub, zat yang terlebih ghaib daripada yang ghaib. Maka seumpama kita kata benda tu, sebab tu ada orang tanya, betul ke Tuhan tu ada? Sebab seumpama benda tu disebut tetapi tidak dapat digambarkan bagaimana. Sebab itulah jadi dibuatlah cerita di sini supaya untuk bagi faham. Bukannya burung phoenix tu jadi Tuhan, tidak. Nak bagi nampak bagaimanakah
kisahnya, penceritaan burung ini, supaya kita lebih faham bagaimana perjalanan burung mencari Tuhannya, mencari Tuhan. Okey. Wa batidau amri simuh baya lil ajab annaha marrat bi diyari sin fi muntasafil lail wa muzdanatil ihab. Maka diceritakan tentang simuh, maka semua jadi terkejut, semua menjadi hairan dan lain-lain. Sehingga mereka marrat bi diyari sim, pergi sampai ke negara China mencari pada pertengahan malam. Walakin hal afdal mubdi'un hadzal ism am akhidhuhu an ghairi? Adakah al-afdal ni cuba, di sana ada pertanyaan, simuh ni adakah dia reka-reka ataupun ambil daripada mana-mana? Yaqulu bizi ismun hadha al-khurafi huwa sinamirgha fil ufusta wa sinmur atau murru fil bahluwiyah, walakin ma'nahu yadullu ala syai'in yakhtalifu tamaman amma ta'malahu al-amtar. Nama yang disebut simuh ni ialah ada yang dikata ataupun dituturkan, contohnya di ufusta, disebut sebagai sinamirgha dan lain-lain lah. Tetapi merujuk kepada satu nama, sebenarnya pada bentuk itu berbeza-beza. Contoh kita lah. Bagi kita contohnya, mungkin raja burung, mungkin bentuk bentuk burung raja wali itu mungkin tak sama dengan pemahaman daripada negara China contohnya, ataupun India contohnya. Sebab khayalan ataupun benda yang khurafi ini ialah benda yang legenda. Legenda ini ialah bayangan. Kita pun tidak tahu sebenarnya bentuk macam mana, cuma dipertuturkan akan nama. Akan nama saja. Amal mustarid al-Itali, seorang orientalis daripada Itali, yang berbangsa Itali, nama dia Antonio, berkata, inna hadzal ismi yani simuh min asli farsi khalis wa qad zakara fil ufusta wa fil bahluwiyah murtabitan bi syajaratil hayah allati tanmu fi bahr farkash. النص بهلويا هو مينوك خرد في الفصل 62 جاء فيه أن عيشة هذا الطائر على شجرة طيبة وهي تعطى بذورا كثيرة وأغصانها تنثر بذورا تحيل الأرض khusbatan idza ma waqat 'alaiha. Ini cerita bagaimana sebenarnya dikatakan sebagai simuh. Simuh ini ialah perkataan daripada bahasa Parsi yang asal lah. Seperti mana kata Antonio, bila dibuat kajian simuh ataupun tapi dalam lirik lagu Tanya Sama Hud kata semerak. Tetapi sebenarnya ialah simuh ini ialah burung legenda yang mana dipertuturkan daripada bahasa Parsi yang asal. Itu yang jadi satu perkara yang kita perlu fahamlah. Wa yufhamu sin aqwal hadha mustarikin anna ta'ir simuh ta'ir zu makanatin indal iraniyin qabla Islam. Dan difahami daripada perkataan orang orientalis ni, dikata bahawa simuh sebenarnya ialah burung yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang Iran sebelum daripada Islam, kerajaan Islam. Wa annahu ya'ishu haisul khairu wan nama war ra'yah az-zakiyah, yang mana dia hidup dengan yang baik, dengan kebaikan dan juga pertumbuhan dan juga satu perkara-perkara yang baik sahaja. Itu yang dikatakan sebagai simuh.
Walakin kaifa antiqal utur at-tuyub. Yang menjadi keheranan pula, kenapa berkata al-attar itu akan burung. Burung-burung tu pula kenapa? La syakka anna al-attar afada fi hadha sadadi min qissati Sayyidina Sulaiman. Kerana kenapa diceritakan tentang burung hud-hud, burung pul-pul dan lain-lain? Kerana burung-burung itu sebenarnya salah satunya wujud pada di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml. Maka diambilkan nama-nama burung itu sebab benda itu wujud. Contohnya murid-murid itu wujud. Tetapi yang simuk ini ialah benda itu disebut-sebut tetapi tidak tahu bagaimanakah keberadaannya. Inilah antara yang menjadi satu kegemparan pada zaman Imam Abu Hanifah. Bagaimana seorang Yahudi yang namanya Ad-Dahri berdebat dengan ulama Islam yang bertanya tentang 3 perkara lah. Contohnya antara pertanyaannya ialah, kamu yakin Allah ada Allah Ta'ala? Yakin. Tetapi di mana ada Allah? Di antara soalan inilah yang menjadi kegemparan pada zaman Islam ketika itu, pada masa zaman Imam Abu Hanifah, yang akhirnya dijawab oleh Imam Abu Hanifah sendiri ketika itu. Itu antara cerita-cerita yang bila kita belajar tentang sifat 20, kita tauhid sifat 20, maka kita akan bertemu dengan cerita ini untuk nak maklumkan kepada kita ataupun nak beri pengajaran bahawasanya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sama dengan perkara yang kita bayangkan. Sebab itulah simuk ini ialah perkara yang Tuhan bagi burung yang mana disebut tetapi keberadaannya tidak diketahui. Okey. Terusnya wal amtar. Ni kita kena faham. Bila al-amtar menyebut tentang burung-burung, contohnya burung bulbul, burung hud-hud, sebenarnya ia merujuk pada manusia. Amtaqata badalan minal insan wa ja'alaha tas'a jahidatan hatta tudrikal ittisal billah, sehingga manusia itu mencari. Kalau kita lihat dalam kalangan semua manusia pada hari ini, sebenarnya semuanya mencari Tuhan. Tidak ada yang tidak mencari Tuhan. Sama ada yang masuk ajaran yang kita tanya pun, mereka yang masuk ajaran sesat sekalipun. Kenapa mereka buat begitu? Sebab mereka hendak mencari Tuhan mereka, mencari Allah, tetapi ke manhaj dan juga sistem dan isi kandungannya itu ada terpesong daripada Islam. Akhirnya mereka bukan sahaja tidak bertemu dengan Allah, bahkan mereka sesat pada jalannya. Jadi cerita ini maka dibuatkan gambaran burung-burung itu ialah manusia, individu yang wujud pada hari ini mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hada laysa bigharibin, fallahu yazkur anna at-tayr tusabbihu Allah kama yusabbihuhu al-insan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun menceritakan bahawasanya burung pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana bertasbihnya manusia. Jadi perumpamaan burung itu ialah perumpamaannya adalah manusia. Dibuat perumpamaan. Walakin kaifa tamakkana al-attar min tawlidil fikra as-sufiyah min khasa'isi bulbul aw bumah masalan. Di dalam cerita ini ada satu perkhabaran ataupun satu nama-nama yang disebut. Contohnya ialah nama burung pul-pul, burung kecil-kecil tu. Macam burung pul-pul ni macam burung kecil dia tu. Saya pun lupa nama dia. Ataupun aubumah ataupun burung hantu. Kenapa disebut dinyatakan nama burung kecil-kecil dan juga nama burung bumah ni, burung kalau kata bulbul ni, bulbul ni ialah macam burung kecil kata. Burung kecil. Cicip. Bumah ni ialah burung hantu. Maka dijawab oleh Al-Mustashriq Al-Almani, writer nama dia. Tengok, semua buku-buku Islam, kitab Islam dikaji seluruhannya oleh orang barat, oleh orang talis.
Kita heran sebenarnya. Sampai kita hari ini terpaksa kalau nak merujuk, nak mengetahui kisah cerita Fariduddin Al-Attar ni, sebenarnya kita kena lihat perbandingan daripada buku-buku yang telah diterjemahkan oleh oleh golongan orientalis. Sebab mereka lebih mahir akan bahasa Parsi. Inilah yang menjadi kelemahan umat Islam pada hari ini. Kita ni muazzat bahasa Arab pun kita sudah mungkin kita tahu okeylah. Bahasa Urdu, apatah lagi bahasa Parsi. Ini semua adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam dahulu, kerana kita perlu ingat bahawasanya ulama-ulama Islam ni bukan daripada ulama Arab sahaja. Bahkan mereka daripada golongan Parsi pun ada. Sebab itu kita tengok contohnya Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ialah antara ulama yang tersohor di belah India. Ada menulis dalam buku-bukunya dalam bahasa Urdu. Dan juga ada di kalangan, saya lupa dia punya anaknya ataupun siapa, menulis dalam bahasa Parsi. Nak katanya ulama Islam dahulu cukup menjaga tradisi ilmu. Sebab itulah hari ini bila orientalis mengkaji dan mempelajari bahasa-bahasa, maka mereka mendapat khazanah-khazanah Islam dengan sebanyaknya. Sebab itulah kita lihat sini antaranya kenapakah kebanyakan buku-buku Islam telah dibuat komentar oleh orientalis, kerana mereka ini mengetahui bahasa-bahasa, bukan sahaja bahasa Arab, bahkan bahasa-bahasa yang berkait dengan ulama-ulama Islam. Okey. Inna wasilah ila zalika hiya al-wasilah al-fanniyah aw al-suna'ah allati na'tabiruha asa sihra fi sya'r al-farisi wal miftah alladhi fataha bihi mastaghlaqa min ma'anihim. Maka disebutkan contohnya burung hantu, burung cip-cip itu kerana apa? Kerana itu merupakan jalan untuk menunjukkan sastra ataupun simbolik sama juga dengan asa, dengan tongkat, tongkat sihir yang dinyatakan dalam syair-syair Farsi, dan juga anak kunci yang mana dibuka dengannya akan maknanya. Fa indal kainat allati la tuntiquha at-tabi'ah tartabitu hadhihi al-wasilah al-fanniyah bi ukhra ala wa hiya lughatul hal. Inilah namanya sebagai bahasa yang kita boleh faham lah. Bahasa kalau lisan hal ni kelakuan, dipanggil bahasa kelakuan. Body language. Body language kata begitulah. Jadi disebutkan nama-nama itu, jadi kita boleh memahami, rupanya sinilah sebenarnya bila sebut tentang burung hantu, burung cip-cip itu, sebenarnya Fariduddin nak gambarkan ada satu perkara yang besar, perkara yang simbolik yang ada pada hari ini. Simbolik yang ada. Jadi perlu kita fahamlah di sini sebenarnya Fariduddin Al-Attar ni ialah antara dia nak berkias tentang manusia, bagaimana manusia itu perlu mencari Tuhan, dan bagaimana apakah liku-liku yang perlu dijalani, yang perlu dilalui oleh manusia ketika mencari Tuhannya. Okay. Itu antara pandangan beberapa orang kalangan cendekiawan, golongan ahli akademik tentang buku ataupun kitab Mantiq at-Tayr. Okey. Kita nak cari di mana permulaan akan di sini. Ni antara kajian yang dibuat oleh para ulama berkenaan tentang Mantiq at-Tayr. Tadi kita lihat bagaimana pandangan daripada golongan-golongan yang luar, contohnya orientalis dan lain-lain. Okey. Sekarang ni kita lihat bagaimanakah pandangan ulama Islam berkenaan tentang apakah yang telah dinyatakan
oleh Fariduddin Al-Attar. Saya cuba cari, saya cuba scroll cari balik. Hilang dah di mana dia. Okey. Saya rasa semua daripada kita ni pernah dengar lah lagu lagu yang telah dinyanyikan oleh oleh M Nasir, iaitu tajuknya tanya sama itu hudud. Okey. Pertama kita lihat di sini ialah ara al-Attar. Ara ataupun pandangan al-Attar tentang mantiq at-tayr. Pertama ialah berkenaan tentang mursyid dan juga murid. Dia tak panggil talib. Talib ialah orang yang mencari. Dia cari saja. Di dalam istilah Islam, perkataan yang paling sesuai untuk orang yang berkehendakkan ilmu, dia pergi ke sana, pergi ke sini mencari ilmu, dia tak panggil talib, dia panggil ialah murid. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang berkenaan utlabul ilma, talabul ilmi, talabul ilmi mencari ilmu. Kewajipan kita adalah mencari ilmu. Cari pun tak nak. Apatah lagi nak berkehendakkan ilmu. Sedangkan di dalam ilmu tasawuf sebenarnya di peringkat asas bagaimanakah berlakunya pentarbiahan di antara murid, di antara orang yang dididik dan juga pendidik, ialah dipanggil murid itu ialah orang yang dididik. Dan juga murabbi ataupun mursyid ialah orang yang menunjukkan jalan kepada si murid itu. Maka bada al-Attar manzumatahu mantiq at-tayr bi'aqd ijtima' lit-tuyur haitsu rahaba biha wahidan. Ini kita lihat, kita selalu keseluruhan daripada kitab ini. Maka al-Attar memulakan akan nazamnya, ke syairnya mantiq at-tayr dengan menyebut akan perhimpunan akan burung-burung yang mana mereka, maka kedatangan mereka dialu-alukan satu persatu. Summa ijtama'at jami'u tuyurul alam litabhasa an maliki laha li'annahu la yumkin an ta'isha bila mulkin. An mulki laha li'annaha la yumkin an ta'isha bila mulkin. Maka selepas burung-burung itu bertemu, maka mereka pun berbincang, mereka mencari siapakah raja yang boleh memimpin kita, kerana kita tak boleh hidup begini kecuali mesti ada satu pemimpin, ada satu ketua. Maka annaha ja'at muridatan, maka datanglah datanglah murid, datanglah seorang murid, dan juga sebab itu datanglah hudhud. Itu yang tadi tanya sama itu hudhud. Wa akhadha yashrah lahum darurat as-sayr wal bahsa an hadzal mulki. Jadi mereka semua ini diterangkan oleh burung hudhud mengatakan bahawasanya kita ni betul nak cari Tuhan kita ataupun raja kita. Kita mesti nak cari, sebab itu adalah merupakan sebenar-benarnya tujuan kita pada hari ini. Diterangkan kepada semua burung-burung yang lain. Itu yang jadi tanya sama itu hudhud. Wa bayyana lahum aina yujad, maka burung hudhud pun menceritakan di manakah kita nak cari raja kita tu. Wa ba'da an syaraha lahum at-tariq, maka selepas diterangkan kepada burung itu akan jalan bagaimana kita nak cari akan raja tersebut, ajarrul qur'ah liyakhtaru mursyidan lahum fa asabat al-qur'ah al-hudhud. Maka mereka pun mencabutlah undi nak cari siapakah yang akan menjadi ketua kita ni, nak pergi cari Tuhan raja-raja kita ni. Maka yang terpilihnya ketika itu ialah burung hudhud. Wa asbahal hudhudu mursyiduhum ya'tamiru bi amrihi wa hum muridun lil hadratil aliyah wa qad wasafa al-Attar lahum qabla ijra'il qur'ah wa ba'daha faqala. Maka
Burung hudhud lah yang akan menjadi pengemudi kepada mereka nak mencari, untuk mencari akan hadrah aliyah, hadrah yang tinggi. Mencari lebih kurang kita mencari Tuhan lah, ataupun mencari raja, raja pada burung. Maka berkatalah, wa'azamu azban akidan ala qat'it tariq bal ta'ajjalu sayr fit tariq. Maka mereka semua berazam dengan bersungguh-sungguh nak mencari jalan tersebut. Bal ta'ajjalu sayr, maka mereka ni mempercepat-cepatkan. Tak sabar nak cari jalan. Macam kita lah. Mencari Tuhan itu pasti, mesti dan wajib. Tetapi terkadang ada orang yang terlalu cepat, mencari jalan untuk mencari Tuhannya, sehingga tersilap langkah. Ini perlu tengok. Sebab itulah berapa kali Allah SWT menekankan permasalahan tentang bersabar, slow dan lain-lain. Dalam ilmu pun bahkan Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT supaya jangan mempercepatkan bacaan di dalam Al-Quran. Nak cakapnya sebab ya, baca Quran ataupun mempelajari Al-Quran itu perlu dengan cara yang perlahan-lahan, slow and steady. Tak boleh sebab itulah Nabi menegur para sahabat, jangan kalau baca Quran, jangan khatam Quran itu lebih daripada 1 hari, lebih daripada 3 hari. Maksudnya kalau mau khatam Quran 1 hari itu mungkin kamu boleh berkhatam, tapi kamu tak dapat faham akan Al-Quran. Sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi sama juga dengan mereka yang mencari Tuhan. Terkadang ada mereka yang tergopoh-gopoh sehingga sanggup masuk aliran yang sesat. sanggup pergi mencari jalan-jalan yang tak sesuai, sehingga mereka pun akhirnya sesat. Nanti kita tengok bagaimana Fariduddin Al-Attar menggambarkan golongan-golongan ini. Wa qala al-jami' yajibu an yakuna lana ra'idan fi tariq al-bahsi yakunu lahu alaina al-aqdu wal hallu. Jadi kalau nak cari raja kita, raja burung ni, kita kena ada satu ketua. Dan ketuanya itu mestilah ketua yang ahl halli wal aqdi, yang boleh menyelesaikan masalah. Yang boleh menyelesaikan, ada masalah dia boleh selesai. Wa yakunu mursyiduna fi at-tariq li'annahu la yumkin qat'u at-tariq i'timadan 'ala ghurur. Dan mesti ada satu mursyid, kerana kita tidak boleh mencari jalan untuk mencari Tuhan kita ni, mencari raja burung ni hanya dengan sangka-sangka ataupun dengan gurur ni, dengan tipu daya. Gurur ni tipu daya lah. Wala budda li hadha at-tariq min hakimin qawiyyin la'allana nastati' an najtaza zalika al-bahr al-amiq. Dan kita juga mesti ada seorang hakim yang kuat, yang bijak, yang mampu membawa kita ni merentasi akan lautan yang dalam. Wasanum fiz awamir hakimana bi arwahina wa la naqta' at-tariq illa bi hukmihi wa amrihi. Dan kita boleh melaksanakan sebenarnya kita boleh melaksanakan, kami ikut perasaan saja, pergi saja boleh, burung-burung tu kata. Tetapi sebenarnya kami tidak akan sekali-kali akan melintasi jalan kecuali dengan suruhannya dan juga petunjuknya. Maka berlakulah cabutan undi, maka yang mendapat undian itu ialah burung hudhud yang asyik. Ini gambaran. Mursyid ni sebenarnya orang yang asyik billah. Kalau mursyid pun seorang yang mana kalau kita lihat pun tak macam mursyid dah. Sebab apa? Duk bergelumang dengan dunia semata-mata, bergelumang dunia yang mazmumah, yang disebut oleh Imam Ghazali, dunia mazmumah, bergelumang dengan dunia sehingga tidak menyibukkan dirinya dengan, contohnya dengan bidang-bidang keilmuan, bidang-bidang keagamaan. Dia tidak asyik dengan benda itu, maka sebenarnya dia tidak akan terpilih. Sebab itu bukannya ciri-ciri murabbi yang disebut atau digambarkan oleh Fariduddin. Dia mesti ada seorang guru mursyid ni atau murabbi digambarkan dengan orang yang asyik asyik billah.
asyik dengan tuak ilahi, ataupun mabuk orang yang mana yang asyik dengan Tuhannya. Ataupun dipanggil maqam baqa. Orang yang berduduk pada maqam baqa. Maqam fana dia tak boleh jadi seorang mursyid, sebab dia sendiri pun fana, hilang dunia, tak nampak apa pun. Yang boleh menjadi murabbi mursyid ni orang yang asyik, yang pada martabat baqa. Dia sudah kembali kepada dunia yang pada tempat yang mana pada tempatnya, tapi dalam masa sama dia tidak melupakan Tuhannya. Barulah dia boleh mendidik murid-muridnya. Jadi digambarkan dengan hud-hud di situ. Faja'alahul jami' munsyidahu, maka maka semua burung itu menjadikan akan burung hud-hud itu akan mursyid mereka. Fa in amarahum bazalu arwahahum, jika dia menyuruh akan mereka akan mengorbankan, akan mencurahkan dengan seluruh tenaganya. Wa ta'ahhadal al-jami' ala an yakuna huwa ra'isuhum wa an yakuna mursyiduhum fit tariq wa hadihim, dan mereka berjanji bahwasanya akan menjadikan itu akan ketuanya dan mursyidnya. Ini ada satu masalah lagi. Kenapa kita lihat hari ini mereka yang bergelumang dengan aliran tarikat tiba-tiba keluar masuk aliran tarikat ini? Sebenarnya mereka sendiri tidak memahami tarikat. Sebab itulah di sini digambarkan oleh Fariduddin Al-Attar, kalau kita hendak mencari Tuhan, kita mesti istiqamah. Kalau kita sudah istikharah mencari guru yang mursyid dan ditunjukkan itulah guru mursyid, maka berpeganglah dengan guru tersebut sehingga kita mencapai Tuhan kita. Ini tidak tak sedap masuk tarikat tu. Sedap masuk tarikat ni. Itu ialah hawa nafsu. Inilah nanti yang digambarkan oleh Fariduddin Al-Attar. Ada golongan-golongan yang mana mengikut akan orang-orang lain. Dia ikut. Dia bukannya masuk aliran tarikat itu ialah kerana istikharah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia hanyalah kerana jiwa ataupun seronok. Sedap yang masuk tarikat ni masuk tarikat ni, akhirnya tak apa sebenarnya tujuan aku dah masuk tarikat tu, akhirnya tak dapat apa. Sebenarnya dia pun tak faham. Sebab tu mereka yang duduk pada alam tarikat, sebenarnya dia sudah faham. Bila seorang guru itu yang mana dengannya dipegang, maka dibawanya masuk kepada hadratillah, dibawanya sehingga kepada hadratillah, maka guru itu mesti dipegang. Maksudnya kita tak boleh lari jauh daripada guru yang mursyid tersebut. Ini bukannya tinggalkan guru. Yang jadi hari ini, kenapa saya tinggalkan tarikat ni? Kenapa saya tinggalkan ni? Sedangkan dia sendiri tak faham tarikat tu apa. Akhirnya mulalah bawa cerita tentang tarikat. Tarikat ni begini, tarikat ni begini, tarikat ni begini. Tu yang menjadi kesalahan pada manusia pada hari ini. Wa fi hadhihi al-abyat yuwaddihu al-Attar ba'd al-mu'taqidat as-sufiyah allati tata'allaqu bi-syaikh wal murid. Maka sebab itu diterangkan berkenaan tentang i'tiqad ataupun keyakinan seorang murid. Nak cerita ni. Ni cerita murid-murid tarikat pula. Okey. La budda wa an yakuna salik lah ladaihi ar-raghbah fi as-sayr wa hadha wadihun min azm at-tayr al-akid ala qat' at-tariq. Maksudnya wajib bagi seorang yang salik mencari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada satu keinginan yang kuat di dalam perjalanan. Sebab di dalam perjalanan kita mencari untuk berjalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masuk pada hadratillah ni, pelbagai rintangan, pelbagai problem, bukan satu, pelbagai. Jadi mereka yang merasai akan apa yang saya sebut ni fahamlah. Sebab dia tak datang dengan satu hala saja. Dia tak datang dengan satu, tetapi dia datang dengan pelbagai penjuru. Inilah yang perlu pada kekuatan keinginan untuk berjalan pada jalan tarikat. Kalau kata takut kehilangan itu, takut kehilangan ini, saya rasa jangan lagilah. Nasihat saja jangan lagi, sebab banyak lagi rintangan-rintangan yang perlu kita tempuhi dan kita perlu alami. Akhirnya takut-takut nanti
kita pula akan marah. Padahal jalan tu betul dah. Dan di awal lagi, sebelum pada murabbi dan mursyid ni, sebab itu ulama-ulama dahulu bila dia nak memberikan tarikat, untuk memberikan, mengijazahkan, mentalkinkan zikir kepada murid-muridnya, anak murid tersebut akan diminta untuk belajar dahulu, diajar tentang contohnya kitab Hikam, kitab Minhajul Abidin, belajar Ihya Ulumuddin, biar faham dan juga hayati akan kitab-kitab tersebut. Bila sudah anak muridnya dilihat oleh gurunya akan pencapaian yang dicapai oleh muridnya, barulah diijazahkan zikir dan murid akan melaksanakan akan apa yang disuruh oleh gurunya, dan insya-Allah murid tersebut akan berjalan akan mendapat apa seperti mana yang telah diperkatakan ataupun yang telah yang dikehendaki, iaitu ma'rifatullah. Hari ini ma'rifatullah hanya sebut saja. Ma'rifatullah kena Allah sebutlah begini, tapi sebenarnya hampa kosong. Sedangkan kalau kita baca kisah-kisah mereka yang ma'rifatullah, macam cerita tadi Al-Faqir tadi, bagaimana Fadil itu berjumpa dengan seorang fakir, letakkan kepala di bawah kendi, maka terus meninggal. Semacam mereka ini ialah mengetahui, seumpama mereka diberitahu akan bagaimana keadaan mereka. Itu orang ma'rifatullah. Bukan sekadar cakap tu kita boleh belilah mana-mana buku lah, kita pun baca, kita hafal, bolehlah kita cakap, tetapi kefahamannya ialah sebenarnya bukan begitu. Seumpama kita boleh tunjukkan bukti. Ini sebenarnya kalau kata ma'rifatullah, mana buktikan ma'rifatullah? Kalau saya tanya, di manakah buktinya ma'rifatullah? Saya boleh cerita gini. Tidak, saya nak lihat dia, sebab ma'rifatullah ni bukan benda cakap, ma'rifatullah ni benda hati. Bila kamu dah kata kamu kenal Allah dengan hati kamu, mana perbuatan kamu? Okey. La yumkin qat'un tariq bila mursyid aw dalilin hatta yastati'a an yuhdiyahum fil masir wa yuwaddih lahum ma ya'taridu min aqabati wa zalika li anna al-murid la yastati' qat'u at-tariq mu'tamidan 'ala nafsi duna hidayati mursyidin aw shaykhin wa zalika li anna al-murid jahilun bi warahil at-tariq fa idza ma sara mafradi akhta al-masir fa-at-tariq jiddun tawil wa mushkil wa amma ash-shaykh illa malazu wa malja'u lil-murid fi as-sayr. Jalan nak menuju Allah SWT bukan jalan mudah, bukan jalan straight begitu. Dia ada pelbagai liku. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, bagaimana Imam Ghazali menceritakan seseorang nak beribadat, bagaimana ibadat mereka itu nak terhasil ataupun nak jadi comel, nak jadi molek, dengan kena merentasi 7 bukit, 7 tanjak, seperti mana kalau di sebelah Indonesia sebut 7 tanjak. Nak katanya bukan senang untuk melepasi, itu baru nak beribadat. Baru kita nak jadi seorang anak abid, orang yang beribadat. Belum lagi zahid, belum lagi bertarikat. Beribadat pun rasa teruk dah. Apabila kita tengok kitab-kitab contohnya Jawahirul Khamsah. Jawahirul Khamsah iaitu seorang syekh daripada tarikat Syattariyah tulis amalan-amalan yang diamalkan oleh para wali Allah pada masa-masa dahulu. Berkenaan tentang bagaimana nak amalan-amalan dan dilaksanakan oleh golongan tarikat Syattariyah. Contoh, saya bagi contoh satu. Di maqam abidin. Maka saya dia bagi seorang bagi orang abidin, bila nak beribadat, bila mereka ini melaksanakan ibadat, contohnya sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ialah pelaksanaannya 2 rakaat, tetapi setiap 1 rakaat mesti ataupun digalakkan untuk membaca ialah surah wal fajri wa layalin ashri sebanyak 3 kali ulang.
Tu contoh satu nak jadi abid, belum lagi orang yang ahli tariqah. Baik, itulah kalau kita kata jalan ini mudah, saya rasa saya pun tak berani katalah saya selendar. Jalan ini sememangnya cukup payah. Cukup payah, dan dia punya halangannya bukan satu dua tapi pelbagai. Jadi baik, itulah mereka yang nak bertariqah mesti keazamnya ialah kuat, dan mesti ada guru yang boleh kita tuju, yang boleh menjadi tempat tujuan kita, pelindung pada kita. Sebab kita ni kadang-kadang tersalah, buat benda ni, kita pun tak sedar dan itu adalah salah. Maka guru akan tegur, dan teguran guru itulah kadang-kadangnya ada lembut, ada cara kasar, ada buat tak tahu je, mengikut kepada keadaan murid. Ini saya menyebut berkenaan apa yang telah dialami oleh masa saya pada masa-masa dahululah. Bagaimana saya dididik oleh guru saya dahulu. Jadi macam-macam lah. Dan juga kisah ujian dan halangan ni memang kita tak boleh nafilah. Memang terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat dah teruk. Wala budda lit-tariq min syaikh wala tasir bimafradika wa tasluk hadzal bah an tariq takhabbutil wal amam. Jangan sekali-kali berjalan-jalan ini berseorangan tanpa guru yang mursyid. Kalau tidak, nanti bahaya mendatang. Wala budda laka min syaikhina fi qat'it tariq hatta yakuna malazan fi kulli amr. Kalau boleh syekh kita, tempat kita bertanya semua perkara. Hatta kita kata benda tu nampak macam tak apalah, tak payah. Tapi kalau boleh tanya juga guru. Ambil pandangan guru, manalah tahu kok dia mendapat ilham daripada Allah dan memberikan pandangan kepada kita. Wa idza kunta la ta'rifu at-tariq min al-bi'ri mutlaqan fa kayfa yumkinuka qat' at-tariq bila dalilin. Kalaulah kamu tidak tahu jalan dalam telaga, telaga, mu tak nampak mu jalan sebenarnya. Bagaimana kamu boleh kata mu nak jalan di jalan Allah Subhanahu Taala ni tanpa ada sebarang petunjuk? Kita jalan dalam gelap pun kita tak boleh jalan dah sebenarnya. Apa tu jalan Allah? Walaupun nampak terang sekalipun, terang bendera jalan ni, tapi halangannya cukup banyak. Walaysat laka aina basiratin kama anna laysat qasiratan wa syaikh fi tariqika huwa hadi tariq. Jalan ni bukan jalan pendek, panjang. Jalan menuju Allah Taala ni jalan terlalu panjang. Perjalanannya bukan sehari dua. Kalau kata tu ada seorang tu dapat tu, itu adalah majzub, dia lain. Orang majzub ni kita tak boleh kira dah dia. Yang ni yang kita katakan seorang yang salik, orang menjalannya Allah daripada kita permula kosong, zero ni kita zero ni. Nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, perjalanannya ialah terlalu panjang. Dan situlah memerlukan seorang petunjuk, namanya guru yang mursyid. Okey. Seterusnya, alal muridi ta'atun jami'i awamir syekh ta'atan amnya hatta walau amarahum bibadhlir ruh wa ifna'in nafsi wa an yakuna huwa al-hakim bi amdihi wa ma 'alal muridin illa ita'ata hukmihi wa awamirihi wa la haqqa lahum fi munashaqati ahkami. Ini bagaimana seorang murid yang benar-benar bila dia menjalan jalan akhirat, dia seumpama bagaimanakah Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga hamba yang saleh namanya adalah Nabi Khidir lah, kita sebut Nabi Khidir, iaitu Nabi Khidir telah menceritakan bahawasanya mu jangan tanya, mu jangan tanya kerana dan aku nampak mu ni tidak sabar. Bila mu tanya apa ni, fala tusahib ni, mu jangan bersahabat dengan aku. Adab bagi seorang murid ni, bila seorang guru suruh apa saja, mu kena buat gini, mu kena gini, jangan sekali-kali petikai.
Kecuali kita kata ni mari mana ni, ni macam mana yang ditunjukkan dalam hadis, kisah bagaimana Rasulullah SAW ketika tentang pembenihan atau percantuman benih kurma, maka kata ini adalah pandangan aku. Sebab sahabat rasa pelik, mana buat gini, ni wahyu ke ataupun pandangan? Maka dia pandangan tak apa, begini menolaknya Rasulullah, ni mengikut apa kita buat. Tapi apa-apa pun, kalau tengah pas sahabat tu, semuanya bertanyakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Kecuali bila pandangan itu nampak macam takut juga, tapi tanya juga. Itu seorang murid. Ni sampai walaupun macam contoh Nabi Musa dengan Khidir kata, Nabi Musa kata, Nabi Khidir kata, bunuh anak ni. Kenapa nak ni? Itu bukan murid. Sebab kita tahu contoh bagaimana adab seorang murid. Tapi bukan kita suruh kita bunuh dak, tapi nak katanya bagi seorang murid jangan bertanya-tanya kecuali dan tidak ada hak sebenarnya kita nak berbincang, kecuali walahul amru alaihi mutta'ah. Kecuali macam kita agak tadi macam cerita sahabat tadi, barulah kita boleh tanyalah. Boleh tanya. Seterusnya wal wilayah fi ra'yil attar min hatun ilahiyatun la tatimmu bil mujahadah war riyadhah bal yahibuha Allah wa ta'ala liman arada. Mengikut pandangan Faridun al-Attar, kewalian itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bukan dengan kita kata, dengan kita buat, dengan kita berzikir, kalau tidak. Seorang itu tidak menjadi wali dengan hanya berzikir saja, bahkan sebenarnya ia merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tetapi bila Allah mengkehendaki seorang itu menjadi wali, mestilah ditunjukkan jalan-jalannya. Nampak tak? Bukan kata cakap seorang rumah dak. Mestilah ada dia punya jalan-jalannya. Kita tengok bagaimana kisah tentang para wali-wali, contohnya Ibrahim bin Adham. Semangnya dia menjadi wali, dipilih oleh Allah menjadi wali, tetapi ditunjukkan jalannya. Fudhal bin Iyad ditunjukkan jalannya. Sebab itulah dikatakan sebagai kewalian itu merupakan suatu pemberian anugerah Allah, tetapi adalah perjalan-jalan yang menunjukkan kepada kewalian tersebut. Faqala ayyuha ta'ir laqad kana Sulaiman yudimun nazar sawbiyyin fi kulli aunatin. Wahai burung-burung, sesungguhnya Sulaiman itu duk pandai akan suatu pada setiap masa. Katanya ni adalah perbincangan tentang muraqabah. Macam kamulah, kalau kamu nak mendapatkan kelebihan ataupun mendapatkan keistimewaan, sedangkan kita kata saya ni nak dekat diri dengan Allah, tapi zikir pun malah, mujahadah pun malah, riyadhah pun malah. Jadi tak nak riyadhah macam mana, nak pagi-pagi rasa kalau tak makan nasi macam mana nak ni, tak boleh. Jadi nak kena makan nasi juga. Jadi sedangkan seorang yang benar-benar ni cerita Tok Guru dulu, ceritanya adalah kalau benar-benar nak jadi seorang sufi, pada waktu pagi itu sekurang-kurangnya sehingga waktu duha itu kita semestinya beribadat dengan setekun-tekunnya daripada lepas subuh sampai pada waktu duha. Barulah lepas tu kita berfikir nak buat apa lepas ni, nak buat apa. Itu adalah maqam bagi orang mutajarrid, orang yang khusus beribadah pada Allah SWT. Bagi kita orang salik lain, salik pula beza. Ataupun orang yang al-asbab, kita ni bagi mutasabbiq, orang yang al-asbab, nak dapat rezeki kena bekerja. Orang mutajarrid ni orang dapat rezeki daripada Allah SWT semata-mata. Allah salurkan padanya rezeki, bagi rezeki pada dia. Tak kerja pun tak apa, tu mutajarrid. Maka dia kena
Daripada pagi sampai ke waktu duha tu beribadat pada Allah SWT. Tetapi kita al-asbab ni kita ada kekangan. Mungkin kita pas pada subuh kita beribadat juga, tetapi kita bekerja dan lain-lain. Tapi konsep masih lagi sama. Konsep mutajarrid dan juga asbab sama, tetapi ahwal di dalamnya itu adalah sedikit berbeza. Jadi saya berhenti sampai sini dahulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini perbincangan tentang kitab Mantiqat Thair. Dan saya rasa mudah-mudahan insyaAllah semua dapat manfaat padanya. InsyaAllah kita sambung lagi lah episod yang kedua, siri yang kedua. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat padanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.